Kepadamu kekasih, aku berserah, kerana ku tahu kau lebih mengerti apa yang terlukis di cermin wajahku ini, apa yang tersirat di hati bersama Amali. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar kawan-kawan semua? Kawan-kawan dah mengkaji ke novel Julia? Saya pula, sebagai seorang pelajar yang pintar dan berkebolehan, saya telah mengkaji perwatakan Julia. Jadi pada hari ini, dengan murah hatinya, saya akan berkongsi watak Julia dengan kawan-kawan semua. Kawan-kawan nak tahu tak? Julia pada zaman remajanya ialah seorang gadis remaja yang liar, suka berpoya-poya dan berpelesiran dengan kawan-kawannya. Tetapi setelah menyedari hakikat sebenarnya, kita bersasra sikit setelah menyedari hakikat sebenarnya, barulah Julia berubah demi maruah dirinya. Ingat senang ke? Dia betul-betul sopan dan mempunyai matlamat hidup. Macam saya. Baiklah, hari ini dengan bangganya saya akan bercerita mengenai watak Julia yang telah saya baca di dalam novel ini. Julia merupakan watak utama, watak protagonis, watak dinamik dan watak bulat di dalam novel ini. Julia merupakan remaja berusia awal 20-an dan dilahirkan di Felda Guanapai, Kedah. Dia dibesarkan di Kuala Lumpur dan mendapat pendidikan di sana sehinggalah ke tingkatan 6. Kemudian barulah ibu bapanya menghantar dia belajar di Hidayah Islamic College, Perth, Australia. Seronok kan kau dapat peluang macam tu? Yelah, belajar kat luar negara. Kalau saya lah, saya mesti belajar bersungguh-sungguh. Peluang macam ni lah yang kita kena rebut. Maafkan Umi sebab datang sini. Taklah. Kipun Julia memang nak cari Umi, tapi sibuk sangat kan? Lupa pula. Nenek mana Umi? Dekat belakang kat Encik Julia. Tadi dia ada kat sini dengan Sufi. Umi ada buat kenduri arwah dekat surau tempat Umi tinggal. InsyaAllah minggu depan ada lagi. Sebenarnya penduduk kat taman tu yang minta Umi adakan kenduri. Sebab dia rasa amat terhutang budi dengan arwah Abah Julia. Sebab arwah Abah Julia banyak tolong dia orang bangunkan surau dan belaraya kat kawasan tu. Sabarlah Umi. Awak bertenang. Yelah, kita boleh merancang, tapi Allah juga yang menentukan. Kita kena terima kenyataan. Sebenarnya Umi datang, Umi nak tanya Julia, ada tak sesiapa datang jumpa Julia, tanyakan pasal butik yang Umi usahakan tu? Tak ada.
butik tu atas nama arwah Abah Julia. Jadi Syed Mustafa ada bagi tahu Umi kalau anak-anak arwah nak tuntut hak butik tu, mereka ada hak. Jadi Umi rasa Jadi Umi rasa kami nak ambil butik tu daripada Umi. Nak rampas butik tu. Umi tak pernah pun nak menguasai kekayaan yang arwah ada. Kekayaan takkan dapat membahagiakan sesiapa pun. Umi cuma nak jadi isteri yang solehah, setia, dan dapat berkhidmat untuk suami. Jadi kenapa Umi bangkitkan soal butik? Umi tak pernah nak tuntut apa-apa. Umi tak ada pun suruh Syed Mustafa pergi jumpa Julia. Umi cuma nak jalankan perniagaan tu aja. Tentang kedudukan butik tu, terpulang pada Julia dan adik-adik. Julia minta maaf, Umi. Julia sangkakan yang bukan-bukan. Sebenarnya kan, Julia masih beruntung. Kerana Allah tinggalkan Julia dengan Umi. Julia dan... Sebenarnya Julia dan adik sayangkan Umi. Dan kami harap Umi juga sayangkan kami seperti anak-anak Umi juga. Julia minta maaf, Umi. Julia minta maaf. Umi sendiri yang bagi tahu Julia, dia cuma nak uruskan perniagaan tu. Itu je, Pakcik. Pakcik rasa Cik Syed tu dia nak pasai butik tu ke? Tapi Umi sendiri yang bagi tahu Julia, dia tak mahu harta benda arwah Abah, Pakcik. Julia percayakan dia. Pakcik korang arif tentang butik tu, Julia. Butik tu masih atas nama Abah. Tapi Cik Syed tu nak suruh Julia tukar kepada nama Umi Sarah. Pakcik rasa pun macam itu juga, Julia. Sebenarnya Julia tahu hubungan arwah Abah dengan Cik Syed tu bukannya baik sangat. Sebab, yalah, Cik Syed rasakan yang Abah gunakan pengaruh hartanya untuk berkahwin dengan adik dia. Tapi dalam masa yang sama, dia nak suruh Umi kuasai Abah supaya harta arwah Abah senang berpindah pada dia, kan? Bukan Julia tak tahu. Tapi Pakcik rasa Julia patut buat apa sekarang ni? Patut tak Julia tukar nama pemilik pada nama Umi? Terpulang pada Julia. Julia tak perlu buat keputusan tergesa-gesa. Biarkan saja keadaan begitu dulu. Lagipun di bawah pengawasan Puan Sarah, butik sekarang ni dah melangkah ke taraf antarabangsa. Banyak order daripada luar negara. Yang pentingnya kita perlu awasi dan beri sokongan. Lagipun peguam syarikat sekarang ni sedang meneliti hal-hal berkenaan perundangan mengenai syarikat. Jadi Pakcik rasa perkara ni elok kita tunggu laporan peguam dulu sebelum buat apa-apa keputusan. Julia pun rasa itu lebih baik, kan? Masuk. Cik Julia, ni surat yang baru kami terima. Terima kasih, Gina.
Halo, Assalamualaikum Ustaz Samad. Julia sini Ustaz. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Julia. Ni Ustaz, minta maaf lah Julia telefon tiba-tiba macam ni. Tak Julia teringat. Habis tu Julia terus nak tanya Ustaz lah. Pasal amal jariah Ustaz untuk ibu bapa kita tu. Julia nak tahu lebih lagi. Julia kurang faham. Bagus tu. Julia, sebagai anak yang soleh dan solehah, banyak perkara yang kita boleh buat untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, dan banyak perkara yang kita boleh buat untuk lakukan sedekah jariah dan menyampaikan ataupun hadiah pahala kepada arwah ibu ayah kita. Yang paling utamanya, yang paling afdalnya, kita jadilah anak yang berakhlak mulia, anak yang beribadah, yang melakukan sedekah, yang sentiasa mendoakan ibu ayah dia. Dan juga jangan lupa kita sentiasa menjaga maruah keluarga dan ibu ayah kita. Jadi dengan cara menjaga maruah kita itulah kita menjaga maruah ibu ayah kita. Jadi itulah yang paling utama, yang paling afdalnya juga. Terima kasih Ustaz. Ni Julia ni, ilmu Julia ni masih kurang lagi. Jadi Julia dan adik-adik sebenarnya tak sabar nak tunggu Ustaz datang ke rumah nak mengajar kami. Ni Ustaz, sebenarnya kan arwah abah dulu dia bercadang nak sedekahkan komputer pada sekolah. Jadi Julia rasa elok sangat kalau Julia ni sebagai anak teruskan niat murni abah tu kan? Itu pun bagus Julia, dan kita cepatlah lakukan sesuatu yang baik, niat kita yang baik, dan kita juga nak tunaikan niat ayah atau arwah ayah ibu ayah kita, dan kita cepat lakukan itu. Dan sesungguhnya perkara yang kita buat itu termasuklah dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang sampai kepada anak Adam di alam barzakh nanti, iaitu sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh. Itulah yang paling baiknya. Ya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setengah saham nak digantung urus niaganya. Saya rasa kita amat sukar nak melaksanakan cita-cita arwah dulu. Sekarang ni kita kena berhati-hati. Sebaiknya kita selamatkan dulu anak-anak syarikat yang sedang dalam kritikal. Lagipun kita sedang menghadapi masalah aliran wang tunai. Masalah aliran wang tunai? Kita mengharapkan aliran berterusan melalui syarikat terpenting BM Pro Transport dan BM Pro Travel and Tour. Malangnya macam yang Cik Julia tahu, industri pelancongan kita sekarang ni sangat terjejas dengan masalah jerbu yang kita alami sekarang. Kemudian laporan negatif yang dibuat oleh media barat terhadap negara kita. Cik Julia, nampaknya kita terpaksa merangka strategi pemasaran yang baru. Kalau keadaan ini berterusan, syarikat akan menjadi semakin tenat. Baiklah. Kita semua kena terima itulah hakikatnya. Bidang perniagaan ni terlalu banyak risiko kan. Di samping itu, mulai hari ini semua belian spare part dan semua belian barangan baru harus dibuat permohonan dengan lebih awal lagi. Saya sendiri akan menyemaknya dan saya sendiri akan meluluskannya. Ya. Tak sangka macam ni teruk pakcik. Bertenang Julia. Bawa bersabar. Kita akan selesaikan masalah ini secara profesional dan berperingkat. Bukannya BM Pro sahaja yang menghadapi masalah. Krisis kewangan ni menjejaskan semua syarikat, sama ada yang kecil maupun yang besar. Julia, sabar. Kalau arwah abah dengan mak masih ada lagi. Jangan menyalahkan takdir Julia. Kita mesti kuat. Sebenarnya Julia, masalah ni telah 2 tahun berlaku dalam BM Pro. Cuma arwah datuk tu dulu tak mau perkara ni dibesar-besarkan. Takut kalau-kalau kaki tangan risau pula apa akan jadi pada syarikat. Malangnya hasrat beliau tidak kesempatan. Tahu, mak kena balik juga Malaysia petang ni. Masa macam inilah abah perlukan mak.
Tapi Mak harap Julia tak akan menghampakan Abah dengan Mak. Kalau macam ni berterusan, kita kena cari perniagaan yang lain pula. Apa kata kita cari bentuk perniagaan yang lain, Pakcik? Yang macam arwah mak pernah cadangkan 2 tahun yang lalu. Macam mana, Pakcik? Itu memang baik je dia. Tapi kalau kita nak buat sesuatu yang baru ni bukannya mudah. Kan elok kalau kita kemaskinikan saja syarikat-syarikat yang ada sekarang ni. Kita tunggu cadangan daripada negara-negara yang lain. Cina, Cik Julia, 2 orang daripada kaki tangan kita telah letak jawatan. Ini surat peletakan jawatan mereka. Baru balik? Hai, dah malam ni. Banyak sangat kerja ke kat pejabat tu? Adik-adik asyik tanya je. Bila kakak nak balik? Bila kakak nak balik? Adik semua mana ni? Tidur dah. Dah tidur dah, Fatin. Adi masih baca buku tadi. Tapi Sophie tu dah tidur lama dah. Julia ingat dia. Kalau Julia nak dapat pahala, Julia mesti berwaspada. Dalam berniaga, jangan nak menipu. Sudahlah Julia. Kamu ingat, baiklah Julia berehat. Julia dah penat dah 1 hari kerja. Oh ya, Nenek lupa lah. Tadi ada satu budak nama dia Rashid. Rashid ni. Ada orang mengatakan bahawa Julia ni, watak Julia ni terlalu ideal, di mana dalam usianya yang baru menjangkau 19 tahun, 20 tahun, dia telah pun berjaya meneruskan perniagaan bapaknya yang begitu besar, syarikat di peringkat negara dan juga antarabangsa. Umi sendiri yang bagi tahu Julia, dia cuma nak uruskan perniagaan tu. Itu je, Pakcik. Pakcik rasa Cik Syed tu dia nak kuasai butik tu ke? Tapi Umi sendiri yang bagi tahu Julia, dia tak mahu ada benda arwah abah, Pakcik. Julia percayakan dia. Ya, barangkali saya bersetuju kalau diukur Julia ini dari sudut orang-orang Melayu. Kerana remaja Melayu dengan persekitarannya, dengan keadaan-keadaan yang ada, kawan, rakan, keluarga dan sebagainya, kita dapati kebanyakan remaja-remaja Melayu umur matangnya ataupun umur dia bebas daripada keluarga itu agak lanjut, 20, 25 barulah mereka kebanyakannya tidak bergantung kepada keluarga, dan itulah antara umur matang bagi orang Melayu. Gantung kan? Makan aku. Janganlah. Dia mamak yang paling handsome kat kulit kita. Rashid. Tangan. Kalau pernah ajak aku makan boleh? Kau nak bawa kita semua pergi makan. Oh. Baguslah. Semua kita ni. Kau besar kita. Kau jangan seorang kan? Takkan ajak seorang je kau. Sebaliknya, Julia ini perlulah disuruh dari sudut hayat ataupun dari sudut pandangan yang lebih global, umur remaja yang global. Maknanya
ia mesti dibandingkan dengan remaja Inggeris, remaja Cina, remaja-remaja lain yang ada di dunia. Yang kita dapati bahawa remaja-remaja dunia yang mana seperti orang Inggeris umpamanya, pada usia belasan tahun mereka sudah pun merantau, mereka sudah pun berjaya dalam berbagai-bagai bidang yang mereka ceburi. Jadi kematangan Julia ini perlu diukur dari sudut pandangan global, bukan dari sudut pandangan orang Melayu semata-mata. Karena kalau kita melihat dari sudut pandangan orang Melayu, memang orang Melayu tidak lambat untuk bersaing di peringkat antarabangsa kerana keadaan-keadaan yang ada, persekitarannya, pekerjaan dan lain-lain lagi. Jadi bagi saya, Julia ini adalah watak yang global, dan dia perlu diukur, perlu lihat dari sudut perspektif yang lebih global dalam konteks pemikiran dia, sikap dia, penampilan dia, dan juga tindakan-tindakan yang dibuat sama ada dalam menangani isu-isu semasa dalam BM Pro Holding maupun dalam isu-isu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Sebab itu kita lihat Julia dalam konteks percintaan dengan Jun tidaklah digambarkan bagaimana percintaan biasa, remaja-remaja biasa. Dia lebih mementingkan kepada tertib, nilai-nilai murni, yang mana itu adalah merupakan ciri-ciri penting bagi remaja-remaja yang nak berjaya pada masa yang akan datang. Jadi dalam konteks inilah maka Julia perlu dilihat dari sudut yang lebih global, bukan sudut-sudut orang Melayu ataupun bangsa-bangsa yang tertentu. Betul tak pendapat saya tadi mengenai watak Julia? Saya tu nak jadi macam dia lah. Penyayang, penyabar, dan yang penting pegangan agama dia tu. Bak kata Perdana Menteri kita Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, walau apa pun agama kita, tapi kalau kita yakin kepadanya dan percaya kepadanya, secara automatik kita akan menjadi insan yang berjaya walau di mana saja kita berada, kerana Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Panjang dan mendalam kata-kata tu kan. Jadi kawan-kawan fikirkanlah. Baiklah, jumpa lagi. Bye.